من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Mula Faizah, mulakan pengajian kita hari ini di dalam muka surat 287 mengenai salat duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab ke-41. Okey. Tak boleh. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey. Bab ke-41 tajuk solat duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatan. Menurut fuqaha dan muhaddisin, apa sahaja solat yang dilakukan selepas masa terlarang, selepas solat fajar hinggalah matahari sampai ke meridian, iaitu di tengah-tengah langit, maka itu dikira sebagai solat duha. Tetapi, menurut ahli sufi, selepas 20 minit setelah matahari terbit, dikira sebagai solat isyraq, dan apa sahaja solat yang dilakukan selepas itu, sehinggalah matahari tegak di tengah langit dikira sebagai solat duha. Masa itu, yang pertama ialah 1/4 daripada hari siang dan yang keduanya pula mengambil 1/4 daripada hari siang yang selebihnya. Hadis-hadis mengenai solat duha begitu banyak diriwayatkan oleh 19 orang sahabat-sahabat yang ternama. Di dalam Aujaz, iaitu karangan Maulana Zakaria, beliau memasukkan seramai 25 orang para sahabat. Tersebut di dalam hadis bahawa manusia mempunyai 360 sendi. Jadi perlulah diberikan sedekah kepada setiap sendi tersebut pada setiap hari. Selanjutnya dikatakan bahawa dua rakaat solat duha adalah merupakan sedekah bagi setiap sendi ini yang sebanyak 360 sendi itu. So, solat duha. Mu'azzah radhiyallahu anhu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. قلت لعائشة رضي الله عنه تعالى عنها أكان النبي يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersolat duha? Jawab beliau, ya, sekurang-kurangnya baginda lakukan 4 rakaat dan akan melakukannya lebih daripada itu jika baginda suka. Catatan, solat duha adalah solat nafil. Maka solatlah sekurang-kurangnya 2 rakaat dan tidak ada batasan untuk solat lebih daripada itu jikalau seseorang itu ingin melakukan lebih daripada itu mengikut kerelaan dan kemampuannya. Namun, Nabi SAW pernah solat sehingga 12 rakaat. Solat duha bukan amalan tetap. Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan, كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. kadangkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan solat duha sebegitu sekali sehingga kami sangka baginda tidak akan meninggalkannya, dan kadangkala baginda akan meninggalkannya sehingga kami menjangkakan baginda tidak akan melakukannya lagi. Catatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkan sesuatu amal seperti solat duha ini demi kemudahan untuk umatnya.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat duha sebanyak 11 rakaat. 6 Abdurrahman 6 bin, kan? Iza ya? 6 rakaat ini Eh, 6 kan? 6 tak rakaat no? Saya udah tapi kata kenapa dia buat 11. 11? Ah, Silap baik kau. kira kot. Baik kira kot. 6 lah Mm. Takkan hadis pula yang silap. Ya. Okey, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat duha sebanyak 6 rakaat. Abdurrahman bin Abu Layla radhiyallahu anhu meriwayatkan, ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله تعالى عنها فإنها حد حد حدثت ada حدثت تأنيث Sebab ni oh kan Ummu Hani kan seorang kan, bukan ramai. Hadasat lah, dia taknis. Hadasa, dasar hadasu, hadasat. dasar. Ya, balik kepada Ummu Hani lah. فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. Tiada seorang pun yang memberitahuku bahawa beliau telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat duha melainkan Ummu Hani radhiyallahu anha, kerana sesungguhnya beliau telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke dalam rumahnya pada hari pembukaan Makkah lalu mandi dan bersolat 8 rakaat. Tidak pernah aku melihat baginda bersolat seringkas itu. Baginda telah menyempurnakan rukuk dan sujud. Abdullah bin Syaqiqi Abdullah bin Syaqiqi telah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. قلت لعائشة رضي الله عنه تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat duha? Aisyah menjawab, tidak, melainkan apabila baginda kembali dari safarnya. Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu meriwayatkan, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersolat duha sebanyak 4 rakaat selepas matahari tergelincir sebelum masuk waktu zuhur. Baginda bersabda, sesungguhnya waktu itu merupakan saat-saat di mana pintu langit terbuka. Oleh itu, aku amat suka jika amalanku diangkat pada masa itu. Daripada Hashim bin Damrah. Daripada Hashim bin Damrah apabila beliau menceritakan mengenai amalannya Sayyidina Ali bin Abu Talib. أنه كان يصلي قبل الظهر 4 وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. Sesungguhnya Ali melakukan solat sebelum solat zuhur sebanyak 4 rakaat.
sambil menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersolat tatkala matahari tergelincir dan baginda telah memanjangkan bacaannya. Jadi 4 rakaat 1 salam selepas matahari tergelincir. Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه ال4 ركعات عند زوال الشمس فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر وأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersolat 4 rakaat pada waktu tengah hari secara tetap. Maka daku bertanya baginda, Tuan bersolat 4 rakaat ini secara tetap? Jawab baginda, ya, kerana pintu-pintu langit terbuka bermula daripada matahari naik sehingga waktu zuhur. Maka daku berharap setengah amalan baikku akan sampai ke langit. Kerana itulah daku melakukan solat ini. Bertanya lagi Abu Ayyub radhiyallahu anhu, apakah Quran dibaca di dalam keempat-empat rakaat tersebut? Ya, Al-Quran dibacakan, jawab baginda. Apabila ditanya lagi sama ada salam dibuat selepas setiap 2 rakaat solat, baginda menjawab, tidak. Semua 4 rakaat dilakukan dengan 1 salam sahaja. Maksudnya yang ni solat apa ni? Qabla قبلية zuhur. قبلية ظهور. Qabliyah. Okey. Catatan. Kepada orang-orang sufi, solat ini dipanggil solatul zawal, iaitu solat yang digunakan ketika matahari tergelincir di atas langit. Menurut mereka, solat ini dikira sebagai solat yang mustahab. Menurut ramai muhaddisin, solat ini ialah solat sunat zuhur sebelum solat zuhur. Kerana selepas tergelincirnya matahari, tidak ada lagi solat sunat melainkan sunat sebelum zuhur yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah ada nak cerita apa-apa, nak tambah? Menjadi dalil lah. Kalau orang tanya mana dia dalil, kata apa ni, ada semayang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat dengan 1 salam. Inilah dah disediakan. So kalau kita buat solat sunat kan, macam duha 6 rakaat, kita boleh buat straight je lah. Kalau misalnya solat duha 6 rakaat, boleh buat straight 1 salam. Tak pernah dengar lagi lah, boleh tak? Kalau duha, Nabi pun buat dua-dua kan? Nabi buat dua-dua. Cuma zuhur kan, zuhur, asar ada kan? Zuhur sebelum asar dan selepas isya kan? Dan 4 rakaat tu. 4 rakaat. 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Okey. Penjelasan yang seperlunya. Apakah yang dapat daku tulis mengenai solat dan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Biarkanlah solat dan ibadah itu demikiannya benar. Sebenarnya tidak dapat disanggah. Malahan baginda telah menjadikan segala-galanya daripada makan, minum dan tidur kepada bentuk ibadah. Ini adalah disebabkan daripada sabdaan baginda sendiri yang menyatakan bahawa amalan ini bersandarkan niat. Jika makan, minum dan tidur diniatkan agar dapat memberikan kerehatan kepada badan dan menghapuskan kelemahan supaya dengan itu menyegarkan seseorang itu untuk mudah bersolat, maka ini pun dimasukkan ke dalam erti kata ibadat. Selain daripada sabdaan baginda bahawa setiap amalan itu bergantung kepada niat, baginda juga ada bersabda, sejuk pandangan mataku di dalam solat. Dengan sebab itulah,
Jika angin mula bertiup kencang dan kilat mula sabung menyabung dengan penuh mengancam, fikirannya hanyalah tertumpu kepada solat. Jika terjadi gerhana matahari atau bulan, segera baginda melakukan solat. Dengan melakukan solat duha, awabin dan tahajud, baginda mengajar umatnya bahawa dengan melakukan solat-solat ini di samping solat-solat fardu, mereka akan membariskan nama-nama mereka di kalangan orang-orang yang akan menerima nikmat-nikmat Allah yang semoga Allah mengurniakan ke atas orang-orang Islam lelaki dan wanita agar dapat dimasukkan ke dalam barisan nama-nama ini melalui amalan dan perlakuan ini. Amin. Amin. Okay. Solat duha. Okey, masuk bab baru. Hmm. Bab ke-42. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat nafil di rumah. Melakukan solat nafil di rumah adalah mustahab kerana telah terbukti daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda ada melakukannya. Justru itu, banyaklah faedah dan muslihat di dalamnya. 1. Rumah tersebut menerima berkat hasil daripada amalan-amalan yang dilakukan itu. Yang kedua, ahli-ahli rumah tersebut akan dapat belajar serta dapat disemaikan dengan kegairahan untuk melakukan solat. Oleh itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah jadikan rumah-rumahmu sebagai kubur, yakni bila mana orang tidak solat di kubur dan orang-orang yang mati tidak dapat bersolat, maka kamu juga janganlah menjadikan rumah-rumahmu sebagai kubur dengan tidak bersolat di dalamnya. Solat nafil di rumah. Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati fi baiti was-salati fil masjid. Qala qad tara ma aqraba baiti min al-masjid. Fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Aku telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang manakah yang lebih baik, yakni bersolat nafil di rumah atau di masjid? Baginda menjawab, kamu tahu betapa hampirnya rumahku dengan masjid sehingga tidak ada apa-apa pun yang boleh memberi kesukaran kepadaku untuk pergi ke masjid itu. Walaupun begitu, daku lebih suka bersolat nafil di rumah daripada masjid, melainkan solat fardu. Okey, catatan. Disebabkan nawafil adalah sesuatu yang berdasarkan penyembunyian, maka terlebih afdallah untuk melakukannya di rumah supaya penyembunyian itu sempurna dan dapat menjauhkan seseorang itu daripada sifat berpura-pura. Tetapi bagi solat fardu tidak sempurna jika dilakukan secara senyap-senyap dan hanyalah menjadi sempurna jika dilakukan di masjid secara berjemaah. Misalnya, solat 2 rakaat setelah bertawaf di sekeliling Kaabah dan solat tarawih. Sungguh pun solat tarawih bukanlah di antara solat yang difardukan. Namun, ia merupakan suatu amalan yang terkhas di dalam bulan Ramadan yang mana melakukannya secara berjemaah di masjid adalah merupakan sunnah. Begitulah juga dengan lain-lain solat yang dilakukan secara berjemaah. Misalnya, solat gerhana, kerana maksud daripadanya ialah untuk menunjukkan solat tersebut dan terlebih baik ia dilakukan di masjid. Maksudnya kalau sunat-sunat tu kat rumah je lah. Ya. Solat isyak kat masjid, nak balik solat kat rumah. Lama-lama tak buat tu Ustaz lah. Itulah. Kita cari yang Dan terbaik lah. dan selesa pada kita lah. Hmm. Bab seterusnya, bab ke-43.
puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah biasa berpuasa banyak. Kadangkala baginda berpuasa berhari-hari kerana kedapatan banyak faedah dan manfaat daripadanya. Misalnya, puasa mewujudkan rasa simpati terhadap orang-orang yang lapar. Yang kedua, puasa menghapuskan nafsu haiwan dan hawa nafsu. Yang ketiga, mewujudkan kekuatan rohani. Sebab itulah puasa telah dijadikan sebagai suatu amalan yang dimestikan di dalam semua agama besar di dunia dan bagi semua nabi terdahulu. Nabi Nuh alaihi salam berpuasa tiap-tiap hari sepanjang tahun. Nabi Dawud berpuasa setiap selang sehari dan Nabi Isa alaihi salam berpuasa setiap 3 hari sekali. Yakni hari berpuasa itu kemudian akan dilakukan oleh 2 hari tidak berpuasa. Kadang-kadang Rasulullah banyak berpuasa dan kadang-kadang tidak berpuasa. Itu nafil. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Syafiq radhiyallahu anhu bahawa سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى تقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. Aku telah bertanya Aisyah radhiyallahu anhu mengenai puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menjawab, kadangkala Nabi berpuasa begitu banyak sehingga kami berfikir bahawa pada bulan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkan mana-mana hari pada bulan tersebut. Kadangkala baginda tidak berpuasa sama sekali, tetapi selepas berhijrah ke Madinah, baginda tidak berpuasa mana-mana bulan melainkan di dalam bulan Ramadan. Puasa 3 bulan sekaligus. Ummu Salmah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. Aku tidak pernah melihat kecuali bulan Sya'ban dan Ramadan, beliau tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan sekaligus. Maksudnya straight lah Sya'ban dan Ramadan Macam orang kita dulu dia start pada Rejab lah. Rejab, Syakban kan. Tapi kalau Betul. Rejab tu selang-seli, kalau Sya'ban tu kerak sikit. Praktis diri dia lah macam. Okey, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin akthara min siyamihi lillah fi Sya'ban. Di samping bulan Ramadan, beliau tidak nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di dalam lain-lain bulan sebegitu banyak sebagaimana di dalam bulan Sya'ban. Catatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa banyak pada bulan Sya'ban kerana di dalam bulan inilah segala amalan ditunjukkan di hadapan Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah ditanya mengenai puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa beberapa hari di dalam sebulan.
sehingga kami menyangkakan bahawa pada masa itu baginda tidak akan berbuka daripada puasanya. Di lain waktu pula, baginda tidak berpuasa sehingga kami menyangkakan bahawa baginda tidak akan berpuasa di dalam bulan itu walaupun sehari. Engkau tidak mahu melihat baginda bersolat pada malam hari melainkan engkau pasti akan melihatnya bersolat. Engkau tidak menduga bahawa baginda tidur melainkan engkau meyakini bahawa engkau melihatnya tidur. Maksudnya apa yang saya fahamnya, kau jangan duk fikir Rasulullah tu tak tidur. Sebenarnya dia tidur. Janganlah fikir dia tu tak bersolat malam. Sebenarnya dia bersolat malam. Mungkin kerana sembunyinya kot. Sembunyi ibadah tu. Kan macam solat, kalau macam solat malam, tidur. Tidurnya waktu malam-malam, sekejap-sekejap. Mana orang tahu, mana ada tamu kan. Tengokkan ayat dia tu. Rasulullah kalau ada tidur, dia bangun tu ada semayang. Kan? Pelajaran yang lalu. Padahal dia berdengkur. Ada dalam hadis sebut. Aisyah sebut. Dia berdengkur sampai. Tapi dia bangun terus semayang. Ada ingat tak apa tu? Tak ingatlah Ustaz. Ini satu keistimewaan khususiyat yang hanya Allah beri kepada Rasulullah. Sebab dia, walaupun mata dia tidur, tapi hati dia tak tidur. Mata dia tidur, hati dia tak tidur. Dia jaga. Itu Ada khususiyat. Ustazah. Satu Kita dah baca khususiyat. hari tu. Kan? Kita dah baca hari tu kan Rasulullah tu kan. Ada. Dia dengan Aisyah Ada. kan. Sebenarnya ya. Kita dah baca. Kan kata dia tidur. Nabi sendiri kata. Ada cerita hari tu kita baca. Ada hadis dia sendiri sebut. Ya, kan? ada hadis dia. Para Dalam Nabi, ni lah kita baca dalam 2-3 minggu yang lepas je. para Nabi memang mereka, mata mereka saja tidur tapi hati tidak tidur. Ada sebelum itu. Ya, tengok. Okey. Tidur. Nak tanya sikit, sekarang kita kat mana? Kat muka surat berapa? Muka surat 297. 297. Tukang baca. Tak selalu saya tik-tik kan. Tapi antara banyak cakap terlupa tik hati. Dan ada hadis Sorry. ada hadis ni, inna ma'asyaral anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Kan boleh faham kan? Inna ma'asyaral anbiya, sungguhnya kami para nabi, mata-mata kami je nampak tidur, namun hati kami tidak pernah tidur. Ya Allah. Kalau kita bangkit kena ambil semayang lah. Tapi tu saya heran. Hari tu kan duk kata dah. Kalau pergi Mekah tu tengok. Orang Indah tu. Makcik-makcik tu tidur sampai bukan ikut ni pun tak orang kata apa, tak tetap papan punggung apa pun kan. Allah Akbar bangkit je. Ya, kalau orang Indah tu dia tidur dengan lelaki dia kan, duk berdakap-dakap. Dia bangun semayang tu. Solat. Tu lah heran tu. Dia ikut Nabi betul. Dia ikut Nabi betul lah. Mazhab lain kot. Tapi Ustazah, apa ni, ada orang Indonesia boleh dikatakan warak. Memang warak. Memang kita tengok dia pun memang orang panggil dia kiai. Kita tidur kat rumah dia kan. Di rumah dia bangun malam kan. Kita nampak dia tidur. Dia memang tidur berdengkur. Tadi dalam dengkur dia kan kita boleh dengar dia sebut Subhanallah. Subhanallah. Selang-seli zikir dengan dengkurnya. Kali saya pelik kan, sebab kalau kita tidur takkan ni lah kan. Saya tanya dengan isteri dia lah, nenek kan.
Ya. Nek, saya tengok atuk tu tidur tapi Dengar zikir. tapi berzikir. Sedar ke tu atuk tu? Sedar ke tu? Dia kata apa? Itulah perangai orang tua tu. Malam boleh katakan dia tak tidur. Wali lah cukup no, wali no. Tak tahulah orang panggil dia kiai. Kan Kiai, kalau kiai. kiai tu macam level kita ustaz-ustaz kan. Tak kiai kan. Dia kata macam tu. Dia kata kalau malam tu tidur dia macam tu lah. Itulah ada Memang terdengar telinga kita kan. Kita boleh dengar. tu ada cerita orang wali-wali macam tu lah. Sampai ada cerita siapa nama ni yang wali tu. Dia mati lah. Tapi orang duduk dekat dia tu, orang duduk dengar dia duduk Dia zikir. punya Allahu Akbar. Zikir dia masih lagi. Allahu Akbar. Bunyi dalam badan dia tu. Dikatakan bahawa segala kulit dia, tangan dia, inilah semualah anggota dia tu berzikir sepanjang masa. Maksudnya ruh dia tu sentiasa dalam zikir walaupun jasad. Yang matinya jasadnya kan. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takut dengar. Ustazah, yang ditanya tadi, yang Pak Izzah baca tadi, yang bab puasa tu. Tadi kita kata bab solat dia kan, tadi kata yang puasa dia tepat waktu tu macam bagi tidak berpuasa sehingga kami menyangka bagi tidak berpuasa dalam bulan tu. Macam mana? Ayat tu. Yang Pak Izzah baca tadi tu. Yang puasa. Itu puasa sunat kan, puasa nafil kan. Kan dia kata dia tidak menetapkan puasa dia. Dia tak nak dia bebankan. Jadi kadang-kadang dia puasa, kadang-kadang dia tak puasa. Kadang-kadang dia puasa banyak, kadang-kadang dia tak puasa langsung pun bulan tu. Kadang-kadang dalam satu bulan dia tak puasa langsung. So, sebab itu kan sekadar sunat. Kalau dia buat terus-terusan macam yang solat tarawih. Jadi orang kata yang seolah-olah fardu pula kan, wajib pula berjemaah, wajib pula kita berpuasa gini. Jadi pada saya lah apa yang saya faham lah Ustazah. Iyalah. Okey. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa mana dia? Hilang. 297 tu. Hadis paling bawah. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula ma yuridu an yuftira minhu wa yuftiru hatta naqula ma yuridu an yasuma minhu wa ma sama shahran kamilan qadima al-madinata illa Ramadan. Nabi SAW berpuasa beberapa hari di dalam sebulan sehingga kamu menganggapnya bahawa baginda tidak berbuka daripada puasanya itu. Di mana kami menyangka bahawa baginda berpuasa selama-lamanya. Apabila baginda tidak berpuasa pula, kami beranggapan bahawa baginda tidak akan berpuasa di dalam bulan itu. Nabi SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh melainkan di bulan Ramadan. Tapi kalau ditulis kat sini berpuasa beberapa hari dalam sebulan sehingga kami menganggap bahawa baginda tidak berbuka dari puasanya itu, macam mana dia orang tak perasan ke waktu Nabi tak berpuasa? Tak perasan. Sebab dia kata Nabi berpuasa cuma beberapa hari dalam sebulan. Tetapi dia orang menganggap, sehingga dia orang menganggap Nabi tak berbuka di puasa. Maksudnya berpuasa terus kan. Dan kadang-kadang bila tak berpuasa. Nabi makan apa? Buka puasa. Bukan macam kita. Makan nasi semua. Nasi biryani. Biji taman dah cukup dah, tak nampak pun kan kalau makan sebiji taman. Minum. Kita nak prepare 2-3 jam awal lagi. Gitu. Tapi Ustazah Cik Jah, Ustazah. Ya. Itu yang buku Tan Guru Hafilin tu cerita pasal puasa yang dia kata kalau 3 hari tu seolah-olah kita puasa.
selama-lamanya kan. Macam mana yang Yang kita baca 3 hari ni. Hari baik tu, hari putih Hari tu. putih. Hari putih. Hari putih tu. 13, 14, 15. Jadi Nabi pun dia puasa gitulah hari putih. Lepas tu ingat dia puasa. Kita ingat dia puasa sepanjang masa kan. Tapi dia buka pula selepas tu. Dan kita rasa dia macam tak berpuasa. Itulah saya rasa masuk dalam hadis tu. Sama lah Dan- dengan yang ini kan. Kalau Ya, macam ya. Ya, dan dia pun kata puasa 3 hari dalam sebulan tu adalah yang paling dituntut. hari putih lah Ustazah ya. Hari putih. 13, 14, 15. 14, 15. 13, 14, 15. 15. Lihat tu yang jarang kita buat ya. Jarang lah. Sekali-sekala. Tak. Buat Buat juga. straight. Kalau tu. hari Straight Senin sekali. kami tu boleh lagi dah. kena hujung Hari minggu tak boleh. putih tu 3 hari berturut-turut tu tak sanggup. Kena hujung minggu orang kahwin apa semua. Itulah. Tapi kebanyakan baru ni yang bulan lepas-lepas ni tak ada lah bersangkut hari Sabtu Ahad. Saya Khamis Jumaat. Gitu je. Rabu. Tapi kita tak boleh puasa juga. Hari Kenapa Khamis tu? je lah buat. Hari Khamis Sedang Khamis kan? je lah. Sedang Khamis. Boleh lah buat Senin, Khamis. Kita ajak lah, kita pujuk lah hati kita. Cubalah buat sekali-sekala kan. Ustazah nak tanya. Ustazah nak tanya. Kalau kita puasa hari putih tu, Ustazah dia kata dia berturut-turut Khamis sampai Ahad. Lepas tu kalau kita nak pilih hari putih tu, kita pilih sehari je. Boleh Ustazah? Berapa sampai di fadilat dia? Bila dia ada kelabu. Orang putih bukan dia kata sehari. Kalau putih Tak betul. Hari putih 3 hari. Kalau 1 hari kelabu. Jadi tu. betul. Sebab dia sebut ayam. Ayam. Mana ayam tu buat jamak daripada yaum. Kan? Beberapa Ayam, hari. hari-hari. Ayam al-baik. Tapi ada juga kadang-kadang tu buat jatuh hari Minggu memang taklah jawabnya. Banyak hal. 2 hari ya. Kalau hari tu jatuh hari Jumaat kan. Jumaat, Sabtu, Ahad memang taklah. Sebab hari Jumaat dia tak boleh kan. Hari Sabtu ada kenduri kahwin pula. Ada penjemputan, ada ni kan. Jawabnya taklah minggu. Bulan tu taklah. Kan. Bulan depan lah pula. Bulan depan. Bulan depan lah. Kalau bulan depan kan Datuk, dia berganjak masuk hari Sabtu pula. Sabtu Ahad jatuh Isnin. Jawabnya Isnin saja je. Isnin je lah kan. Mana 3 bulan berturut-turut tak berasa lah nak nunggu jatuh. Allahu Akbar. Selalu jadi macam tu. Ya, hari Sabtu dengan Ahad tu. Kan? Aduh. Okey, jom. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan. Nah, dia muka sok apa hilang pula dah. Muka surat 298 Ustazah, hadis yang atas sekali. 98 Okey. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra shaum al-ithnain wal khamis. Tak apa kita ambil. Kita ambil lah ni. Bersungguh-sungguh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. So kita tiru yang ni je lah, ambil Isnin dan Khamis. Sekali-sekala yang tu tak apalah, sekali-sekala. 3 hari tu kan. Buat tu buat, tapi kalau tak bertembung dengan hari Minggu, Ustazah gitulah. Aduh. Abu Hurairah berkata, Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tu'radu al-a'mal yawm al-ithnain wal khamis fa uhibbu an yu'raf
أن يعرض عملي وأنا صائم. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, semua amalan akan ditunjukkan pada Allah pada hari Isnin dan Khamis. Aku menyukai jika amalanku dibawa naik pada hari Isnin dan Khamis itu, sedangkan aku berpuasa. Alhamdulillah. Ada juga bahagian kita. Apa Datin? Okay. Ya. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. Di dalam sesuatu bulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Sabtu, Ahad dan Isnin. Pada bulan yang lain pula, baginda berpuasa pada hari Selasa, Rabu dan Khamis. Maksudnya, ini bukan yang tu, bukan Jadi yang baik. Ustazah, saya rasalah hadis ini menjawab soalan Datuk Faridah tadi. Kita sangka Nabi puasa, rupanya Nabi tak puasa. Kan? Kita rasa Nabi tak puasa, tapi Nabi puasa. Sebab kita tengok hari-hari dia berpuasa tu beralih. Kan? Jadi sebab itu kita rasa dia macam puasa sepanjang masa. Inilah saya rasa hadis ni menjawab soalan tadi lah. Kan? Yang dia kata tadi, Nabi, tengok ayat di atas tadi. Ayat yang pertama, Nabi berpuasa beberapa hari di dalam sebulan sehingga kamu anggap bahawa baginda tidak berbuka. Sebab bulan ni dia puasa. Hari lain. Bulan tu hari lain pula. Jadi sehingga kamu rasa kalau dah tak puasa macam tak puasa. Kalau dah puasa tu sampai tak buka-buka. Jadi sebab Nabi dia berpuasa tu kita kata bertaburan hari. Kan? Itu yang saya boleh fahamlah daripada soalan Datuk Faridah tadi. Okay. Betul juga Ustazah. Ustazah Fajah nak tanya juga yang apa yang Ustazah terang tu. Maksudnya kita kalau nak berpuasa bila-bila hari pun boleh Ustazah? Ikutlah hadis tu. Kalau hadis kata Nabi dia lebih kepada Khamis, Isnin dan Khamis kan. Kalau dah kata hari putih tu jatuh Jumaat, Sabtu, Ahad ke nak puasa, puasalah. Bulan depan tak payahlah puasa Sabtu, Ahad kalau jatuh hari putih. Banyak kan puasa sunat tu banyak kan. Kita pilihlah mana-mana yang sesuai dengan keadaan kita lah. Bagi saya rasa macam tu lah. Maksudnya saja maksudnya tanya tu maksudnya kalau kita nak puasa, katalah kita nak puasa hari Selasa, hari Rabu, Jumaat, macam tu boleh ke Ustazah? Selasa, Rabu, boleh ikut puasa Nabi Daud. Ikut puasa Nabi Daud kan selang sehari. Kan? Boleh, tapi kita lebih prefer kepada Isnin Khamis lah. Tengok hadis ni kan. Nabi pun dia ambil berat Isnin dengan Khamis. 3 hari tu macam Ustazah kata tadilah, buatlah sesekali kan. Kemudian sesekali selang-selang ikut puasa Nabi Daud. Kemungkinan hadis akhir ni kan kita kan kadang kita tanya apa ni, puasa ke hari ni? Puasa apa? Bukan hari Khamis, bukan hari Selasa, bukan puasa apa? Bukan Ayyamul Baid. Kan? Atau ada sunat yang lain lah. Tapi ni hadis ni menyatakan kita hari apa pun kita boleh puasa kan? Kan Nabi yasum minasyahr as-sabta wal ahada wal isnain. Mana semua hari? Semua hari Sabtu, Ahad, Senin. Yang bulan lain pula dia buat Selasa, Rabu, Khamis. Jadi maknanya boleh lah kita puasa. Melainkan Jumaat je Ustazah. Melainkan Jumaat je. Jumaat dia ada. sebutkan. Kalau bersambung Sabtu boleh. Kalau bersambung. Tapi ini Jumaat tak ada. Dalam hadis ni tak ada Jumaat kan? Tak ada Jumaat. Jadi Sabtu, Ahad, Senin boleh. Hari Jumaat tu kan hari raya orang Islam. Hari raya kan. Kan berbukalah. Bila kata orang heran kata, puasa apa hari ni Sabtu. Kau puasa lah macam mana kita belajar itu tu dalam hadis tu Nabi kata dia puasa Sabtu, dia puasa Ahad, dia puasa.
Mana Isnin tak apalah masuk dalam hak sunat yang Nabi sebut. Maknanya macam itulah, mana boleh puasa lah. Okey. Kan? Betul lah tu. Juga riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa paling banyak dalam bulan Sya'ban, itu puasa sunat. Yazid bin Ar-Riqq meriwayatkan, سمعت ya bukan سمعتنا سمعت معاذة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر قالت نعم قلت من أيه كان يصوم قالت كان لا يبالي من أيه صام. Aku telah mendengar bahawa Muazzah berkata, aku telah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari pada setiap bulan? Aisyah menjawab, ya. Aku bertanya lagi, pada hari apakah baginda berpuasa? Aisyah menjawab, baginda tidak menetapkan hari-hari yang tertentu untuk berpuasa. Itulah jawab. Inilah jawapan dia. Sehingga kan sahabat pun itu yang keliru tu. Uraiannya dalam muka surat 298, nak puasa Isnin Sabtu Ahad Isnin ke, boleh. Rabu Khamis ke, boleh. Hari Ahad janganlah ada kenduri, Faizah. Kenduri jangan puasa. Jumatan banyak tu. Sabtu ada marhaban. Sabtu ada marhaban. Kira tu akhirnya 7 hari tu tak ada langsung pula. Jangan. Pegang Isnin Khamis lah. Kuat. Pegang Isnin Khamis tu kuat. Ya, cukup kuat. Pegang kuat yang tu. Tapi yang tu rasanya mampu lagi lah buat tu. Tapi berturut-turut ya. Itu yang tapi berturut-turut itu yang dia kata 3 hari. Kan macam ni kan. Sabtu, Ahad, Isnin berturut. Lepas tu Selasa, Rabu, Khamis berturut. Itu yang saya tengok hadis ni lah yang ni Aisyah kata tu. Dia beritahu orang macam kita, Datuk payah sikit. Datuk Farida, orang macam kita ni ada pasangan sebelah tu payah sikit lah 3 hari berturut-turut. Kalau selang sehari tu boleh. Isnin Khamis tu insyaAllah. Dia ikut sama. Kalau berturut-turut tu mengelak juga tu. Gastrik. Isnin Khamis gastrik pula. Aduh. Okey, jom. Riwayat dari Aisyah katanya, Kana Ashura yawman تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. Hari Ashura 10 Muharram adalah hari di mana kaum Quraisy berpuasa di zaman jahiliah. Rasulullah telah berpuasa pada hari itu. Apabila baginda tiba di Madinah, baginda telah berpuasa pada hari itu dan memerintahkan supaya berpuasa. Di bulan Ramadan pula diwajibkan berpuasa. Maka puasa di bulan Ramadan menjadi wajib dan baginda tinggalkan puasa di bulan Ashura. Sesiapa yang ingin berpuasa, maka puasalah di hari Ashura. Dan sesiapa yang tidak mahu berpuasa, maka tidaklah payah melakukannya. Okay. Auf bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, Kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laylatan. Fastaka ثم توضأ ثم قام يصلي فقم
Faqumtu ni, mim tu tak ada tu. Faqumtu ma'ahu, mim nun tu tak ada. Faqumtu ma'ahu. Aku bangun dengan Rasulullah. Fabada'a fastaftahal baqarata la yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'ala. ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك. Pada suatu malam, aku telah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah bangun bersiwak, kemudiannya berwuduk, lalu mengerjakan solat bersamanya. Baginda telah memulai solatnya di rakaat pertama dengan membaca surah Al-Baqarah. Apabila sampai di ayat rahmat, baginda akan berhenti lalu memohon rahmat dari Allah, dan apabila sampai di ayat-ayat azab, baginda akan memohon perlindungan dari Allah. Kemudian baginda rukuk dalam jangka masa yang seakan sama panjangnya dengan masa baginda berdiri dalam solatnya, iaitu qiyam. Dalam rukuk baginda membaca Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Maha suci Allah, maha suci zat Allah, pemilik kekuasaan, kerajaan, kebesaran dan keagungannya. Sorry Ustazah, terbaca. Terbaca. Okey. Kemudian baginda bersujud. Ya, Ustazah ada apa? Ya, tak apa, baca terus. Kemudian baginda bersujud. Lamanya seperti rukuknya. Dalam sujud baginda membaca. Malakut wal kibriya wal azamah. Okey, Subhanazil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Maha suci zat Allah, pemilik kekuasaan, kerajaan, kebesaran dan keagungannya. Kemudian dalam rakaat yang berikutnya, beliau membaca surah Ali Imran. Baginda kemudian surah yang lain dan surah yang lain lagi. Baginda terus melakukan seumpama itu. Alqamah berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu min al-ayyami syai'an? Qalat kana amaluhu dimatan wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiqu. Aku telah bertanya kepada Aisyah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hari-hari yang tertentu untuk berpuasa? Beliau menjawab, adapun amalan beliau adalah beristiqomah. Siapakah di kalangan kamu mampu melakukan apa yang dilakukan olehnya? Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun faqala man hadhihi? Qultu fulana la tanamu al-layl. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum min al-a'mal ma tutiquna fawallah la yamallu Allah hatta tamallu. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadaku tatkala itu ada seorang wanita di sampingku. Baginda telah bertanya, siapakah wanita ini? Aku menjawab, si fulana yang tidak tidur malam lantaran beribadat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah amalan sunat mengikut kemampuan kamu. Allah tidak akan jemu sehingga kamu sendiri yang akan merasa jemu. Amalan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang sedikit tetapi istiqamah.
Puasa 3 hari pada awal bulan. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. Ini dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa 3 hari pada awal setiap bulan, khasnya pada hari Jumaat. Catatan. 1. Beberapa banyak hadis meriwayatkan betapa ditegaskan berpuasa pada 3 hari awal bulan kerana setiap satu amalan baik akan digandakan ganjarannya sebanyak 10 kali. Jadi, ganjaran 3 hari puasa digandakan 10 menjadi sebulan penuh. Melalui cara ini, seseorang memperolehi ganjaran puasa seluruh hayatnya. Yang kedua, para ulama memberi tafsiran yang berbeza mengenai puasa 3 hari awal bulan. Pada ketika yang lain, baginda berpuasa pada hari Isnin dan Khamis dan kadangkala pada tarikh 12, 13 dan 15 hari bulan. 13, 14, 15. 13, 14, 15 kan? Hari 13, 14, 15. Hari baik tu lah, Ayyamul Bait tu. Kadangkala pada tarikh 13, 14, 15. Okey. Ayyamul Bait. Ya. Patutnya 13, 14, 15. Tapi Rasulullah buat 12, 14, 15. Maksudnya selang sehari lah. Takkan ni kot 13 kot maksud dia tu. Silap ni kot. 13, Takkan. 14. 13 lah Ustazah, takkan. 13 lah tu saya kata. 13 lah. Bukan 12. 12 silap Ayyamul typing Bait kan? mungkin. Ulang betul. Kita perbetulkan yang nombor 2 ya. Betul. Okay. Nombor 2, para ulama memberi tafsiran yang berbeza mengenai puasa 3 hari awal bulan. Pada ketika yang lain, baginda berpuasa pada hari Isnin dan Khamis dan kadangkala pada tarikh 12, 13. 12 lah pada hari 13 lah. Betul lah 13 lah 14 macam dan Ustazah 15. cakap tu. 13 lah. 12, 13 dan 15 Bukan hari. 12 tak ada lah. 13 lah. Ada 13, 14, 15. 13, 14, 15. 13, 14, 15. Allah. Ayyamul Bait. Ayyamul Bait. Okey, Ayyamul betul Bait. balik. Para ulama memberi tafsiran yang berbeza mengenai puasa 3 hari awal bulan. Pada ketika yang lain, baginda berpuasa pada hari Isnin dan Khamis dan kadangkala pada 13, 14, 15. 15. Okay. Abu Saulih radhiyallahu anhu meriwayatkan. Sa'altu Aisyah wa Salamah ayyul amali kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalata ma dima alaihi wa in qalla. Dima alaihi wa in qalla. Dah baca dengan fi'il majhul. Betul ke tak ni Ustazah? Madima ni. Dima. Dia baca dengan fi'il majhul. Fi'il. Itu yang dikekalkan. Okey. Aku telah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salaim. Di sini tulis Ummu Salamah. Ini Ummu Salamah. Memang dia ada kan isteri nama Ummu Salamah kan? Ummu Sulaim tak ada. Ummu Sulaim mana ada kot. Salamah. Ummu Salamah. Tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Apakah amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kedua-duanya menjawab bahawa amalan yang dilakukan secara istiqamah walaupun amalan itu sedikit dan biasa. Okey. Penjelasan yang seperlunya. Ustazah ada nak cakap apa-apa tak? Yang ni? Tak ada. Okey, penjelasan yang seperlunya. Imam Bukhari telah memberi tajuk ini di dalam Sahihnya jilid 1 muka surat 11 sebagai berikut. Daripada segala amalan yang disukai Allah ialah
yang dilakukan secara istiqamah, yakni hendaklah seseorang itu mengkhaskan masanya untuk ibadat. Boleh membaca selawat setiap hari sekurang-kurangnya 100 kali atau baca tasbih Fatimah setiap hari pada setiap kali solat fardu atau membaca Al-Quran sebanyak 8 atau 10 rukuk setiap hari. Amalan-amalan demikian walaupun sedikit tetapi istiqamah mendapat lebih lagi kesukaan Allah. Setengah orang lantaran kegairahan agamanya yang tiba-tiba membuat dan meluap, memberikan masa mereka sepenuhnya dengan penuh gairah selama 2 minggu, sebulan atau beberapa bulan dan pergi keluar negeri 40 hari untuk bertabligh dan belajar. Tetapi setelah kegairahan itu menurun, langsung mereka meninggalkan segala-galanya. Usaha dan amalan yang sedemikian yang dilakukan secara tangkap maut dan sekejap-sekejap saja tidak disukai oleh Allah. Imam Ghazali telah mengamati apabila satu titik air jatuh berterusan sedikit demi sedikit ke atas teketur batu, maka ia akan mewujudkan lekuk pada batu tersebut dalam masa 10 atau 5 atau 10 tahun. Tetapi jika 20,000 atau 25,000 bekas air dicurahkan ke atas batu yang sama pada satu ketika, tidak akan ada sedikit lekuk pun yang terjadi ke atas batu tersebut. Maka ibadat yang sedikit tetapi istiqomah dan berterusan melalui ibadat yang istiqomah akan diberi suatu tempat yang sangat tinggi di akhirat nanti dengan keizinan Allah. Jadinya walaupun amalan itu nampak kecil tetapi hendaklah dilakukan dengan secara istiqamah dan tetap tidak meninggalkannya. Dengan sebab itulah terdapat kata-kata hikmah di kalangan para sufi bahawa istiqamah itu adalah terlebih tinggi daripada 1000 karamah. Yakni memimpin hidup kita di atas jalan sunnah adalah lebih baik daripada melakukan 1000 karamah. Pengenalan dan kecemerlangan seseorang itu ialah apabila dia dapat mengikuti sunnah dan bukannya melalui kuasa-kuasa ajaib. Wallahu a'lam. Okey. Tasbih Fatimah tu apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallah ya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ni masa dia minta pembantu daripada ayahanda dia tu kan. Ayahanda kata ini baca ni lagi ringan kerja. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Oh, ada buku pula cakap tasbih Fatimah dan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar tu pun ada juga tulis. Tapi ini ada hadis cerita tentang tu lah yang dia minta orang gaji kat Nabi tu. Ya. Dia kata gitulah kan. Kau baca adalah ni tasbih ni. Okey, jom masuk bab ke-44. Bab ke-44, pembacaan Al-Quran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan bacaan, Abu Ya'la radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Sa'ala Ummu Salamah an qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassiratan harfan. Beliau bertanya Ummu Salamah radhiyallahu anha mengenai bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, baginda membaca secara jelas bagi setiap hurufnya. Cara bacaan surah Al-Fatihah diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqifu thumma yaqulu ar-rahmanir rahim thumma yaqifu wa kana yaqra'u maliki yaumiddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca setiap ayat berasingan. Selepas membaca alhamdulillahi rabbil alamin, baginda berhenti sebentar.
Kemudian selepas membaca Ar-Rahmanir Rahim, baginda juga berhenti sekejap. Baginda juga berhenti selepas membaca Maliki Yaumiddin. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu menceritakan, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فقرأ ورجع قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pada hari pembukaan Mekah. Baginda ketika itu berada di atas untanya sambil membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata supaya Allah memberi keampunan untuk dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Abdullah berkata, baginda membaca dengan memperelokkan bacaannya. Syu'bah berkata, jika orang ramai tidak akan mengerumuniku, sudah pasti aku akan membacanya seumpama bacaannya. Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan. قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مدا. Aku telah berkata kepada Anas bin Malik, bagaimanakah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dengan menjaga tajwidnya. Abdullah ibn Qis radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل قد كان ربما أسر وربما جهر فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. Aku telah bertanya Aisyah radhiyallahu anha sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan cara senyap ataupun sir ataupun kuat jahar. Beliau menjawab, baginda membaca dengan kedua-dua cara. Aku berkata, segala puji bagi Allah yang memberikan kemudahan. Catatan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dengan kedua-dua cara untuk kemudahan umatnya atau sebagai untuk mewujudkan satu rasa gairah ke dalam hati umat untuk membaca Al-Quran. Baginda membaca kuat di dalam solat jemaah dan membaca dengan cara senyap ketika berseorangan diri. Atau jika tidak menimbulkan apa-apa ketidaksenangan kepada orang ramai, baginda membaca secara kuat. Dan jika bacaan itu boleh menyebabkan rasa kurang senang kepada orang ramai, baginda membaca secara senyap. Ibnu Abbas meriwayatkan, كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang terdengar oleh orang yang berada di dalam bilik walaupun beliau berada di rumah yang lain. Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه وحسن الصوت وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. Allah Ta'ala telah mengurniakan kepada setiap Nabi dengan wajah yang tampan dan suara yang lunak merdu. Begitu jugalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai wajah yang tampan dan suara yang lunak merdu. Baginda tidak membacanya seumpama orang bernyanyi.
Penjelasan yang seperlunya adalah wajib bagi setiap orang menghormati Al-Quran. Maka dengan ini, setiap lelaki dan wanita tatkala membaca Al-Quran, hendaklah membaca ayat-ayatnya dengan jelas, lancar dan cuba berusaha sedikit membetulkan mad, panjang, gunnahnya itu dengung, makhraj itu tempat keluar huruf dan sebagainya. Namun demikian, janganlah membacanya dengan nada bernyanyi. Setiap huruf, perkataan dan ayat hendaklah dibaca dengan mudah tanpa nyanyian. Okey. 1. Di dalam bulan Ramadan, semasa tarawih setengah hafiz kerana terlampau laju membaca Al-Quran, kadangkala macam terlangkau huruf-hurufnya. Ini tidak dibenarkan. Jika demikian, lebih baik membaca Al-Quran bermula dengan surah Al-Fil. Yang kedua, boleh membaca secara kuat atau perlahan mengikut kehendak. Jika ditakuti akan mengganggu orang-orang yang sedang tidur atau mengalihkan kekhusyukan orang yang sedang bersolat, berzikir atau muraqabah iaitu renungan kerohanian, maka bacalah secara senyap. Begitulah juga jika ditakuti akan menjadi riak dan ingin dipuji-puji, bacalah secara perlahan. Jikalau perkara-perkara seperti ini tidak ada, tetapi ada maksud untuk menggalakkan dan merangsang orang lain untuk membaca tatkala mendengarnya, maka lebih afdallah membaca Al-Quran itu secara kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh bagaimana seorang yang berbuat demikian seumpama seorang yang memberi sedekah untuk mendapat pahala lebih utama mengikut keadaannya. Okey. Bab ke-45. Tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatan. Seseorang itu menangis kerana beberapa sebab. 1. Kadangkala dia menangis kerana perasaan kasih dan sayang. 2. Kadangkala kerana takut. 3. Kadangkala kerana cinta. 4. Kadangkala kerana terlampau gembira. 5. Kerana kesakitan. 6. Kerana sedih dan duka cita. 7. Kerana perasaan yang dizalimi dan tertekan. 8. Kadangkala kerana pelakuan dosa yang boleh menitiskan air mata. 9. Satu jenis tangisan yang dibuat-buat lantaran sikap munafik untuk mengembirakan orang lain. 10. Satu lagi ialah tangisan upahan yang sengaja diupah untuk menangis dan menjerit kerana kematian seseorang dan sebagainya. Tengok Cina upah. Ya, Cina. Cina mampu. Saya pernah dulu Ustazah duduk asrama bersebelahan dengan jiran Cina. Memang syariah. Kalau ada kematian, dia orang bawa duit banyak masuk envelope ni, dalam envelope nak bagi kita suruh menangis. Ya. Masa form 1, form 2 bodoh. Ambil duit. Kenapa kita nak menangis? Macam mana kita nak menangis? Kita tak tahu nak menangis sebab kita bergembira dapat duit. Kan? Macam mana kita nak menangis? Tanya warden kata, buat-buat je menangis. Kamu duduk dalam bilik kamu buat, kau nangis ke? Kau duduk dengan kawan ke? Tak apa, janji buka tingkap, buat je nangis. Maksudnya? Di upah orang tu masa perarakan tu kan? Perarakan dia punya itulah. Ni Kan? kebumian. Kan masa ada perayaan apa-apa, dia buat. Oh, dia upah juga? Upah. Lepas tu bila kita rasa bersalah kan. Dia datang cerdik sikit, kita rasa bersalah. Duit kita ambil, orang suruh kita menangis kerana dia sedih. Tapi kita bukan nangis. Dengan kawan-kawan. Sebab warden cakap macam tu. Macam mana kita nak nangis? Kita dapat duit Ustazah. Kan? Jadi rasa berdosa tau. Rasa berdosa. Cakap dengan Ustazah lain kan, cakap dengan warden, lain kali kita tak nak menangis sebab kita tak ada masa kita nak study. Tak ada masa nak nangis. Cakap macam dia sampai boleh masuk asrama?
Tak, asrama kita bersebelahan dengan Oh. kubur. Oh. Jadi dia pergilah jumpa warden tu sekejap. So, Oh. ambil upah lah. Upahlah kita suruh menangis. Budak-budak. Tapi dulu-dulu rasanya diserkup muka dengan Guni guni kan? kan. Guni lah. Buat pi lah macam-macam suara pun. Bagi ramai sikit kot. Tapi teruk pula duk pergi belakang pula dengan mereka. Tak, kita tak Ini dekat. kita bukan Dia tak waktu belakang. tu. Tak belarak dekat dengan jirat. Tapi dia tak kira Islam. Tak Islam ingatkan dia bagi wang dia nangis. Sekarang dia upah. Kan dia ambil upah. Tak kisah orang ni pun. Janji ada yang nangis lah konon. Tapi orang Pakistan orang Pakistan betul, sebab saya dulu berjiran dengan Pakistan kan. Bila kematian keluarga dia dekat Pakistan, dia menangis betul-betul. Lepas tu saya tanya dia, kenapa menangis awak teruk sangat walaupun ada kematian? Awak mazhab apa? Dia kata dia cakap mazhab dia. Adakah mazhab awak mengajar macam tu sedangkan Rasulullah tak ajar kita buat macam tu? Dia kata kita upah orang suruh menangis, dia kata. Dia pakai upah lah, adat dengan tak boleh lah. Adat dengan itu adat lah tu. Adat orang lain kita ambil. Lagipun mazhab dia tak sama dengan kita kan. Kita pun tak faham mazhab dia macam mana. Janganlah. Nangislah dia. Solat pun hari Jumaat gila-gila solat. Lepas tu hari lain jarang-jarang solat. Jadi kita orang solat hajat lah suruh dia pindah. Betul. Kita faham. Saya cerita dengan jiran-jiran saya sebelah dia tu Cina. Yang saya ni memang orang kata share pintu dekat-dekat ni. Dia cakap dengan AJK Surau. Dia kata saya tak selesa lah dengan penyewa sebelah ni. Jomlah solat hajat biar dia pindah. Solat hajat lah ramai. Kat Surau berapa banyak kali solat hajat. Lama-lama pindah ada. Tak, sebab budaya dia banyak mengelirukan. And then satu lagi dia macam mendesak kita. Dia mendesak saya lah. Sebab saya lebih muda daripada dia. Mungkin. Dia lebih mendesak kita. Jadi saya mana boleh macam tu. Kita pendirian kita. Dia pendirian dia. Jangan. Saya cakap dengan dia. Awak cara awak, saya cara saya. Saya mazhab Syafi'i. Awak mazhab awak. Kami tak sama. Walaupun asal pokoknya sama, ranting-ranting tak sama. Tapi saya tak faham mazhab awak macam mana saya nak ikut. Takkan saya nak ikut buta tuli gitu je. Susah juga berjiran macam tu. Okey. Masyaikh telah juga menyatakan suatu tangisan pura-pura yang menangis kerana dosa tetapi terus bergelumang dengan dosa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis lantaran perasaan kasih sayang dan kasihan belas terhadap si mati ataupun kerisauan terhadap umat ataupun disebabkan oleh rasa takut kepada Allah atau cinta kepadanya sebagaimana yang diketahui daripada hadis. Tangisan yang begini adalah terpuji. Tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumpama air mendidih. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Syakir radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Syakir radhiyallahu anhu. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Aku pada suatu ketika telah pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dapati baginda sedang bersolat dan kerana disebabkan tangisan, suatu bunyi keluar daripada dadanya seolah-olah bunyi air mendidih yang keluar daripada cerit. Gitu ke? Atau macam mana bunyi cerit? Air mendidih. Air mendidih geluk macam kol-kolah. Geluk. Macam mana? Seperti seolah-olah bunyi air mendidih yang keluar daripada cerit.
Benar. Mana dia tahan tu kot, dia tahan nangis tu sampai keluar macam gitu Macam tu Hmm. Tak tahu lah. Kalau tajwid air mendidih tu kalau ya datin Kalau yang mendidih. Okey. Tangisan apabila mendengar bacaan Al-Quran. Abdullah ibnul Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan seperti berikut. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra' alayya." Faqultu ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzila. Qala inni uhibbu an asma'ahu an ghairi. فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Ini ayat Quran. قال فرأيت عيني رسول الله تحملان. عينين, dua mata. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku membaca Al-Quran kepadanya. Dan aku berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu telah diwahyukan kepada Tuan dan Tuan menyuruhku membacanya. Jawab baginda, adalah menjadi keinginanku bahawa daku dapat mendengarnya daripada orang lain. Maka daku pun mulalah daripada surah An-Nisa, dan tatkala daku tiba pada ayat ini, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi iaitu Rasul dan Nabi daripada tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu umatmu. An-Nisa 41. Daku melihat wajahnya sekilas pandang, air matanya menuruni pipinya. Catatan. Tangisan ini adalah disebabkan keagungan Al-Quran kerana menurut pengamatan Imam Nawawi bahawa menangis ketika membaca Al-Quran adalah kebiasaan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, iaitu wali-wali Allah. Sebab-sebab yang lain yang mewujudkan tangisan ialah gambaran daripada hari akhirat yang terpapar di ruang matanya jelas dengan keadaan dan suasana huru-hara, ataupun tangisan itu terlahir akibat selalu risau tentang umatnya apabila mendengar ayat Al-Quran ini. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Iknasafatis syams yawman ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فلم يكد أن يسجد حتى سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلم صلى ركعتين فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام محمد فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا فأفزعوا إلى ذكر الله. Okey. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, pernah terjadi gerhana matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersolat seolah-olah baginda tidak rukuk lantaran lamanya berdiri. Kemudian barulah baginda rukuk. Apabila rukuk, seolah-olah baginda tidak akan mengangkat kepalanya untuk sujud. Kemudian baginda turun sujud. Lantaran lamanya bersujud, seolah-olah baginda tidak akan bangkit daripada sujudnya untuk menyambung solatnya. Baginda telah menghembuskan nafasnya, lalu menangis sambil bersabda, Tuhanku, bukankah engkau yang telah menjanjikan kepadaku bahawa engkau tidak akan menyeksa mereka selagi aku masih berada di kalangan mereka?
Bukankah engkau menjanjikan satu kebenaran bahawa engkau tidak akan menyeksa mereka selagi mana mereka memohon ampun kepadamu? Apabila selesai menunaikan solat 2 rakaat itu, gerhana telah lenyap. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri, mengucapkan puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya tidak gerhana lantaran kematian seseorang dan tidak pula kerana lahirnya seseorang. Apabila terjadinya gerhana, bersegeralah mengingati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencium Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un. دي ايش مز من ضاد Maz. عين واو نين مزعون. Okay. عثمان بن مزعون. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencium Utsman bin Mad'un tatkala baginda meninggal dunia, dan ketika itu baginda menangis. Cara menangis kematian yang tidak dilarang, bukan meraung. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن فقال يعني صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله؟ فقالت ألست أراك تبكي؟ قال إني لست أبكي إنما هي رحمة. salah seorang anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi saat sakaratul maut. Baginda mengambil anaknya lalu meletakkannya di atas riba dan menghadapinya. Dengan keadaan begini, anaknya pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ummu Aiman radhiyallahu anha, hamba sahayanya, mula menangis dengan kuatnya. Maka baginda pun bersabda kepadanya, mengapa kamu meraung di depan Rasulullah sedangkan air mata menuruni pipinya? Beliau berkata, tidakkah Tuan juga menangis? Tangisan yang begini, jawab Nabi, tidak dilarang oleh syariat kerana cucuran air mata begini adalah kerana rahmat Allah. Catatan. Hadis ini memberikan gambaran betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai hati yang lembut. Kekerasan hati adalah sesuatu yang berlawanan dengan kasih sayang. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله جالس على القبر ورأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يفارق الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال انزل فنزل في قبرها. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir semasa pengebumian anaknya Ummu Kalsum. Air mata mengalir keluar daripada matanya. Lalu baginda bersabda, hanyalah orang yang tidak akan mengadakan hubungan jenis dengan isterinya pada malam ini turun ke dalam kubur. Talhah radhiyallahu anhu pun berkata, beliaulah orangnya. Lalu beliau pun turun ke dalam kubur. Catatan. Perkataan Arab lam yuqarif ditafsirkan dengan cara berbeza. 1, tidak akan bersetubuh. 2, tidak akan melakukan dosa. 3, tidak akan bercakap-cakap selepas Isya. Penjelasan. 1. Dibuktikan daripada hadis ini bahawa hanyalah orang-orang yang beragama takwa patut masuk ke dalam kubur. Yang kedua, dibenarkan menziarahi kubur kerana ia dapat mengingatkan penziarah tersebut akan tempat terakhir. Ketiga, dibenarkan menangis perlahan dengan aliran air mata terhadap anak tanpa meraung dan meratap sehingga mengoyak-ngoyakkan kain. 4, dibenarkan menangis kerana teringatkan mati di perkuburan. 5, bercakap-cakap mengenai perkara-perkara dunia di tanah perkuburan akan mengeraskan hati.
Best. Ustazah ada nak cakap apa? Tak ada apa kot lah. Dah Tak ada. hanya bahasa dia kan. Sebab ini kita dah nak masuk tajuk baru, tempat tidur Rasulullah. Okey. Dah 4:30 dah asar dah. Betul lah. Pulang lah. Baca baca Ikut. doa. Kita baca doa. Ustazah. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله اللهم إنا نستودعك يا الله ما علمتنا فاردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين اللهم يا الله يا قوي يا متين اللهم يا الله يا قوي ويا متين نسألك بقدرتك وبقوتك أن تمدنا في جميع قوانا وجوارحنا الظاهرة والباطنة بقوة من قوتك وقدرة من قدرتك نقدر ونقوى بها على القيام بما كلفتنا من حقوق ربوبيتك وناديتنا إليه منها فيما بيننا وبينك وفيما بيننا وبين خلقك وعلى التمتع بكل ما خولتنا من نعمك التي أبحتها لنا من دينك ويكون ذلك على أصلح الوجوه وأعدلها وأحسنها وأفضلها مصحوبا بالعافية والقبول والرضا منك يا أرحم الراحمين. Ya Allah yang maha kuat, yang maha kukuh, yang kami memohon dengan kekuasaan-Mu dan kekuatan-Mu agar Engkau limpahkan pada seluruh potensi dan anggota badan kami yang zahir maupun yang batin dengan kekuatan dari kekuatan-Mu serta kekuasaan dari kekuasaan-Mu sehingga kami mampu menggunakannya sesuai dengan kewajipan yang Engkau amanahkan kepada kami dari hak-hak ketuhanan-Mu dan saranan-Mu yang Engkau sarankan kami laksanakan padamu dan pada makhluk-Mu agar semua itu dapat dipenuhi dengan bentuk selurus-lurusnya, seadil-adilnya, sebaik-baiknya, seutama-utamanya disertai dengan afiat, perlindungan, dikabulkan dan keredaan dari-Mu, wahai Tuhan yang maha penyayang di antara seluruh penyayang. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih.